Baik. Jadi tuan-tuan, ya, kita berhenti sangat. Ini cuma saya sebut perkara lah kenaan dengan menjaga anggota-anggota ini, terutama di dalam kita nak kedatangan bulan Ramadan. Pertama kita ketahui bahawa dalam bulan Ramadan, puasa manusia ni dia dibahagi kepada kategori puasa manusia ni dibahagi kepada 3 bahagian kan? 3 rangkaian puasa kita ni. Pertama dipanggil puasa awam. Apa disebut puasa awam ni? Puasa awam ni adalah dia menjaga dirinya daripada perkara yang boleh membatalkan puasa. Dia menjaga puasa ni dari sudut fiqh sahaja. Apa perkara yang boleh membatalkan puasa? Dia jaga daripada perkara tersebut. Contohnya makan, minum dan sebagainya, memasuk suatu pada anggota ruang yang terbuka dan sebagainya, yang ni dijaga. Ini namanya puasa awam. Dan memang itulah takrif dari sudut fiqh. Apa makna puasa? Menahan diri daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Ini takrif puasa, dan inilah yang dipanggil sebagai puasa orang awam, puasa awam. Baik. Apa masalahnya puasa awam? Tak ada masalah. Dia memenuhi kewajipan dia, taklif dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua dipanggil puasa khawas. Puasa khawas ni kita panggil puasa istimewa lah. Puasa istimewa. Jadi bila kita sebut puasa istimewa ni, apa yang disebut sebagai puasa khawas ini? Puasa yang bukan setakat menjaga diri daripada perkara yang membatalkan, bahkan menjaga diri daripada perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa. Dia tak batal puasa benda tu, tapi boleh mengurangkan pahala puasa. Baik, apa perkara yang boleh menyebabkan pahala puasa boleh kurang? Berdasarkan daripada kitab Imam Ghazali ni, kitab Imam Ghazali ni ada 7 perkara yang kita kena jaga dalam bulan puasa ni. Yang 7 perkara ni dia tak batal puasa, tapi boleh menyebabkan kurangnya pahala puasa. Yang kalau dengannya tuan-tuan kita boleh jaga 7 perkara ni, 7 anggota ni kita boleh jaga, mudah-mudahan kita naik maqam yang kedua puasa kita, iaitu maqam puasa khawas. Maqam puasa yang ketiga yang paling tinggi dipanggil maqam khususul khusus. Ini maqam puasa para nabi. Nabi ni puasanya puasa dengan hati. Bukan setakat puasa makan minum, tahakan juga puasa hati. Hati Nabi berpuasa. Sebab itu kita tengok dalam sunnah Nabi, dalam sirah bagaimana dalam sunnah, Nabi ni berbuka dengan segelas air, dengan air dan juga tamar. Ini puasa orang khususul khusus. Mana fikir bab makan, puasa langsung tak fikir bab makan, langsung tak fikir. Ini puasa khususul khusus. Kita punya puasa tuan-tuan, belum puasa dah fikir makanan. Dah share dah 30 resepi menjelang Ramadan. Siakap 3 rasa kambing bakar. Share sepi anda, tapi buka puasa gue tolu yo. Jadi nak sebut itu puasa Nabi lah, khususul khusus. Langsung tak terlintas di hati Nabi soal makan. Kita ni tak tahulah. Makan ni lah yang kadang-kadang jadi keutamaan. Ni dah mula dah, kemah dah habis mau pasang dah ni. Menanti kedatangan Ramadan, kemah-kemah dah terpasang. Bukan kek masjid, kek pasar. Kalau kek masjid terpasang kemah tu, kita boleh juga bangga kan. Kenapa masjid pasang kemah ni? Nak menampung ramainya orang datang. Tak apa. Ini kek pasar pasang. Kenapa ni? Nak menampung ramainya orang datang. Datang mana tu? Bazar Ramadan. Baik. Yang pertama sekali, bagaimana nak jaga, anggota apa yang nak dijaga ketika puasa supaya kita mendapat puasa khususul khusus? Pertama, menjaga mata. Jaga mata. Mata ni tak sebabkan kita punya puasa batal, jangan takut. Tuan-tuan tengok apa-apa pun bulan Ramadan ni puasa tak batal, jangan takut. Tapi dia mengurangkan pahala puasa, yang menyebabkan darjat puasa kita tu jadi puasa awam. Jaga mata pertama. Jangan kurangkan tengok-tengok drama ko, tengok TV ko, kurang-kurang. Kurangkan tengok-tengok benda berskrin ni. Tahu benda berskrin? Lu fikirlah sendiri apa itu skrin. Benda yang berskrin ni kurangkan tengok. Tapi saya tengok skrin ustaz, saya tengok
Quran kata dia. Doket handset saya ada Quran kata dia. Tak apalah, itu baguslah tu. Tapi takut tengok Quran seminit tapi tengok lain sejam. Itu bimbang dia. Itu yang pertama. Yang pertama, jaga pandangan mata kita supaya tidak tengok pada perkara-perkara yang larang. Dia tak batal puasa tapi boleh menyebabkan kurangnya pahala puasa kita. Yang kedua, jaga telinga yang kita dah bincang tadilah. Jaga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang jahat, yang tak baik, yang lara, yang bid'ah dan sebagainya. Maka itu boleh menyebabkan membantu kita mendapat puasa yang khawas. Itu yang kedua. Yang ketiga, jaga lidah. Jaga lidah ni menyebabkan kita punya puasa ni insya-Allah mudah-mudahan Allah angkat darjat puasa kita tu menjadi puasa khawas. Sebab kalau zaman Nabi ni dulu ada dua orang perempuan yang kojo daripada pagi sampai ke petang puasa, kojonya mengumpet kojo. Sampai kan Nabi panggil dua orang ni, Nabi kata kau berbukalah sekarang sebab kau dah tak puasa lagi dah ni. Sedang dia kata, ya Rasulullah, aku tak makan pun daripada pagi tadi, tak minum apa pun. Sebenarnya perbuatan kau seharian ini menyebabkan kau hilang pahala puasa, hilang pahala puasa. Nabi suruh dia muntahkan, dia keluarkan apa yang ada dalam perut dia. Ternyata keluar daripada perut dia tadi itu ada daging busuk. Kenapa? Perbuatan dia mengumpat seharian tersebut. Itu zaman Nabi lah. Mana zaman Nabi ini dengan kelebihan Nabi, Nabi boleh menzahirkan kejahatan itu dalam bentuk begitu balasan dia. Zaman kita ni kita tak dapat nak zahirkan sebegitulah. Tapi nak sebutnya, bila menjaga lisan, jaga lisan ini mengangkat martabat puasa kita daripada puasa awam kepada puasa khawas. Jaga lisan daripada perkataan-perkataan yang lara, dari perkataan yang sia-sia. Yang keempat, menjaga perut. Macam mana nak jaga perut ni? Memang jaga perut sungguh dah ni. Menjaga perut, pertama sekali, jangan makan benda yang haram ketika berbuka puasa. Atau yang kedua, jangan makan perkara syubhah ketika berbuka puasa. Atau yang ketiga, jangan berlebihan ketika berbuka puasa sekalipun ianya halal ataupun harus. Tiga perkara lah. Pertama, jangan makan yang haram. Haram ni tuan-tuan, alhamdulillah kita tak makan haram dah. Saya Ustaz, alhamdulillah. Yang haram-haram ni tak makan. Mana ada orang buka puasa benda haram? Ada? Tuan-tuan dengar? Buffet Ramadan offer makan babi panggang, ada? Tak ada. Mana ada orang makan haram babi? Tak ada lah buka puasa ni. Tapi sumber daripada makanan tu ambil mana? Sumber makanan tu ambil mana? Dia tak makan nasi tapi makan rasuah, macam. Puasa tak batal makan rasuah kan? Batal tak puasa makan rasuah ni tuan-tuan? Puasa tak batal makan rasuah tu. Jangan risau. Kecuali dia tolan duit rasuah tu. Dia tolan lah, itu batal lah. Rasuah ni tak batal puasa, tapi menyebabkan habis pahala puasa kita. Jadi makanan yang haram ni maknanya makan daripada sumber yang haram. Yang kedua, jaga daripada makanan yang syubhah, benda tak pasti. Benda tak pasti hukum dia. Jadi seelok-eloknya kita jangan makan benda tak pasti. Dia tanya orang ni siapa bagi ni? Tak, ambil lah kata dia, benda tu ada kata dia, sepah-sepah yang ambil lah, elak kan. Benda yang tak pasti tuan dia, tak pasti dia punya pemberian dan sebagainya. Perikit pejabat ada kurma dalam lebih kurang dalam 20 kotak. Staf kita ada 20 orang. Kita semua pejabat kita ada 20 orang. Ada pula 20 kotak. Belum ada apa-apa pengumuman, jangan ambil dulu kurma. Belum ada apa-apa pemberitahuan, jangan ambil dulu. Pasal apa? Kita tak pasti, entah-entah nak bagi orang lain. Kita kata, elok 20 ni, kita pun ada 20, ambil seorang satu, dia pula bagi arahan. Padahal tak pasti untuk siapa. Jadi elakkan perkara-perkara syubhah ni daripada diambil ketika kita berbuka puasa. Yang ketiga, jaga walaupun harus, jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai berlebih-lebihan. Bukan kata hongih le dah. Sampai tahap apa istilahnya? Mentereng tu. Bukan setakat mentereng, bontui. Dia punya lebih makan tu sampai tahap macam tu. Menyebabkan hilangnya kemanisan dalam beribadat. Kata Al-Fadhil Ustaz Safhan, dia kata apa? Puasa ni, bila kita berlapar ni, hati kita ni bercahaya sebab berlapar. Hati ni bercahaya sebab berlapar. Antara kesan berlapar ni menyebabkan hati bercahaya dan ringan untuk kita beribadat. Orang yang lapar ni ibadat dia ringan, dan sebab apa? Sebab hatinya
bercahaya. Sebab itu bila Allah Ta'ala memfardukan kita puasa di siang hari dengan siam ni di siang, Allah nak kita menyambung cahaya hati kita di siang hari itu dengan qiyam pada malam Ramadan. Sebab tu siam wajib, qiyam sunat. Qiyam ni maknanya berdiri, mendirikan malam dengan ibadat. Qiyam Ramadan ni kita panggil tarawih lah. Kita panggil tarawih. Siam dengan qiyam ni dia ada kesinambungan. Puasa dengan tarawih ni dia ada kesinambungan. Puasa ni menyebabkan hati kita bercahaya. Tarawih pada malam Ramadan, qiyam pada malam Ramadan menambahkan lagi cahaya pada hati kita dengan qiyam. Jadi di antara siam dengan qiyam ni dia ada kesinambungan. Mesti ada kesinambungan. Berlapar dengan ibadat ataupun solat malam dia ada kesinambungan. Tetapi kadang-kadang tuan-tuan, apa yang menyebabkan kesinambungan ini terputus? Kesinambungan ini terputus sebab iftar, sebab berbuka puasa secara berlebihan. Hati kita dah elok bercahaya siang hari dah. Kenapa? Kerana berpuasa. Tiba-tiba waktu buka puasa kita makan secara berlebih-lebihan, hati yang bercahaya tadi tiba-tiba padam cahaya dia. Bila padam cahaya, kita nak tarawih, menyebabkan borek kita nak semayang, borek kita nak tadarus, borek kita nak apa, akhirnya yang ringannya lolap, yang ringannya tidur. Sebab apa? Siang tadi kita dah bercahaya hati kerana berlapar, tiba-tiba kita makan berlebihan. Makan berlebihan menyebabkan hati kita terpadam cahaya dia. Wal'ayazubillah, padam habis cahaya dia. Sebab itu nak tarawih ni jadi borek, dia jadi susah, payah. Baca pendek salah, baca panjang salah, tak baca lagi salah. Itu imam menjadi suruh salah lah. Lalu bincang macam mana ni? Baca ayat lazim milamam tu dia. Siap request tu ayat lazim tu rakaat kedua qul huwallahu ya. Kata dia. Oh dia lah siap request. Rakaat pertama tu okeylah sikit panjang, rakaat kedua tu qul huwallahu cukuplah kata dia. Buat berapa? 8 kata dia. Ambil 8 ikut sunnah Nabi 8 kata dia. Apa banyak-banyak benar kata dia. Ambil 8. Ambil 8 kan. Subhanallah benar Itu kita jadi borek ibadat ni sebab apa? Sebab berlebihan sangat dalam makanan, menyebabkan akhirnya hati, dia bukan masalah perut konjang tu satu hal lah. Yang kedua hati itu terpadam cahayanya, menyebabkan boreknya kita untuk beribadat. Tu jaga perut. Kemudian yang kelima, jaga kemaluan. Maksudnya apa? Jaga syahwat. Jangan perkara-perkara yang merangsang-rangsang syahwat ni didekati ketika bulan Ramadan. Ini jaga syahwat. Kalau bersama atau bersama isteri ke ataupun memenuhi kehendak syahwat itu ataupun kemaluan itu, batal puasa. Ini tak batal, dia sekadar tengok-tengok untuk merangsang nafsu, itu pun tak boleh. Itu boleh menyebabkan kurangnya pahala puasa, menurunkan darjat puasa kita daripada puasa khusus boleh turun kepada puasa awam. Yang keenam, menjaga dua tangan. Ini anggota yang keenam kena jaga, iaitu menjaga dua tangan. Kalau boleh tangan kita ni biarlah memberi kesejahteraan kepada manusia, memberi kebaikan kepada manusia, bukan memudaratkan, bukan menyusahkan manusia lain. Ini tangan, kedua tangan, bantu orang dan sebagainya. Jangan tangan kita ni menjadi penyebab untuk orang mendapat kezaliman, menjadi sebab untuk orang mendapat penganiayaan daripada kita. Dan yang ketujuh yang terakhir, menjaga dua kaki. Jaga kaki kita daripada melangkah perkara-perkara yang boleh menyebabkan kurangnya pahala puasa kita. Kalau tak ada keperluan sangat, maka tak perlulah nak pergi. Bukan saya kata tak boleh langsung pergi bazar Ramadan, pergilah tuan-tuan. Pergi tu ialah dengan matlamat yang kita dah tentukan nak boleh apa, supaya kita tak merayau-rayau mencari benda lain. Contohlah, kadang-kadang anak kita teragak nak makan kan, budak berumur 6, 7, 8 tahun baru belajar puasa, dia teragak nak makan itu dan ini. Kadang budak tu tak teragak, bapak budak tu yang teragak benar tu. Budak tu manalah roti benar teragak nak makan tu, bapak budak tu yang benar. Tak apalah, pergi sekadar apa, untuk dapatkan perkara keperluan sahaja. Elakkan daripada kaki kita melangkah secara berlebih-lebihan pada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kurangnya pahala puasa kita. InsyaAllah bila kita jaga perkara-perkara zahir sebegitu, anggota-anggota ni, bila kita jaga, mudah-mudahan Allah mengangkat darjat puasa kita daripada puasa awam kepada puasa khawas, dan
Sampailah kita pada matlamat yang Allah sebut dalam Quran tu apa dia? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup sampai dulu. Itu apa dapat saya kongsi pada pagi ini. Mohon maaf banyak-banyak ada salah silap. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang lemah daripada diri saya sendiri. Ada apa-apa soalan? Ya. Selingkuh di hati kita, Linteh kena. lupa ke, kita dan dilakukan kita tak melakukan kepada orang lain. Ya. Baik. Bondo yang terlintih ini dia tidak lagi dikira dosa selama mana tidak dilafazkan. Dia sekadar terlintih. Memanglah kalau disebut dalam Quran bila turun ayat, bila Allah sebut wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, kalau kamu menyatakan atau kamu sembunyikan, Allah akan hisap. Allah akan hisap perkara tersebut. Yang kamu sebut pun Allah hisap, yang kamu sembunyi pun Allah hisap, kata Allah dalam Quran. Bila turun ayat ini, sahabat-sahabat Nabi ini jumpa Nabi. Ya Rasulullah, bondo yang zahir ni, bondo yang dilafaz ni kami boleh jaga. Tapi bondo yang duduk dalam hati ni macam mana nak jaga? Terlintih. Terlintih ke hati kita ni. Apalah ustaz ni kata dia. Contohlah terlintih. Tak sebut pun terlintih ke? Contohlah terlintih. Jadi perkara terlintih ni pun kalau ikut ayat tu Allah kata apa? Yuhasibkum. Allah Taala akan hisap. Sahabat Nabi pergi jumpa Nabi. Kalau bondo terlintih ni macam mana ya Rasulullah? Maka Nabi kata, apakah kau nak jadi golongan Bani Israel? Turunnya ayat Quran, banyak benar tanya. Patutnya bila turun ayat Quran, kamu menyebut sami'na wa ata'na. Jangan jadi Bani Israel wa sami'na wa asaina. Donga-donga tapi ikut belum tentu. Patutnya kamu donga dan kamu taat. Nabi togo sahabat Nabi ni. Kemudian Allah turunkan ayat selanjut daripada itu. Selebih daripada itu, Allah sebut dalam ayat itu, Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak beban kita melainkan apa kadar kemampuan. Bondo hati ni luar kemampuan kita. Sebab itu Allah kata apa? Fa'fu anna. Mintalah ampun kepada Allah. Mintalah istighfarlah kepada Allah. Mintalah ampun kepada Allah. Maka perkara di luar kemampuan kita itu akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara yang berkait dengan hati ni luar kemampuan. Mana boleh nak jaga tuan-tuan kan? Memang kadang-kadang payah nak jaga. Tambah-tambah hati kita ni bukanlah elok ona kadang-kadang kan. Ada yang terlintih benda tak elok ada kadang-kadang. Jadi bila terlintih benda tak elok ni, copek-copek istighfar. Jangan ditangguh-tangguhkan. Tapi astagfirullahalazim. Istighfar. Cuba istighfar. Istighfar tu pula bila kuat orang sekolah halak dengar. Kenapa tiba-tiba istighfar? Sudah kan? Janganlah dilanjutkan, tak ada apa-apa. Astagfirullahalazim lah. Kenapa istighfar? Terlintih ke hati dan tadi kata dia. Dan terfikir pula ustaz ni betul tak betul ustaz ni kata. Contoh yang tu dah jadi dosa pula jadi. Jadi bila dah terlintih tu orang tanya tu salah kita sebut lagi dah. Jadi beristighfar, maka perkara yang di luar kemampuan kita dapat dia apa insya-Allah. Satu istighfar lah. Yang kedua solat-solat sunat. Yang ketiga ibadat-ibadat wajib yang kita buat ini, dia menghapuskan dosa-dosa yang kita tak tahu. Dosa-dosa yang kecil ataupun dosa-dosa yang kita tak tahu itu dosa. Kita ingat benda itu tak dosa. Jadi tiga perkara yang disebut oleh Nabi tadi, yang disebut oleh Nabi, selawat fardu, semayang fardu, Jumaat ke Jumaat dan Ramadan ke Ramadan. Tiga perkara ni kata Nabi dia jadi penghapus dosa. Jadi seorang yang semayang subuh, antara subuh ke zuhur tadi mungkin ada benda-benda dosa yang tak pasti dia buat. Dosa-dosa kecil ataupun dosa yang dia tak perasan. Maka bila dia semayang zuhur tadi menjadi penghapus dosa kepada dosa yang dia buat antara subuh ke zuhur. Zuhur ke asar, macam-macam benda dia buat. Bila dia semayang asar, zuhur ke asar tadi dosanya diampunkan oleh Allah. Begitu juga Jumaat ke Jumaat, begitu juga Ramadan ke Ramadan. Jadi benda yang di luar kemampuan hati ini tuan-tuan, memang di luar kemampuan untuk kita jaga. Jadi bila terlintih kau tak baik ni, maka cepat-cepat kita istighfar, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Baik. Jadi kita berhenti dulu setakat ni. Masa dah time ya, mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita lah.
Allah bagi kita umur panjang. Panjang umur ni sebab apa dia minta panjang umur? Supaya kita bertemu dengan Ramadan dan dapat memanfaatkan Ramadan sebaik mungkin, insya-Allah. Mohon maaf atas segala-gala kesilapan dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati perjalanan hidup kita dan Allah beri kesempatan untuk kita mengisi Ramadan ini dengan perkara-perkara kebaikan, dan kita jadi golongan yang diampun dosa oleh Allah Taala, dan kita mudah-mudahan Allah masukkan di kalangan golongan-golongan yang bertakwa hasil daripada tarbiyah Ramadan yang kita lalui. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bila sesama kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.